Pelajar SRT, apa khabar? Semoga anda sihat dan sejahtera. Hari ini kita akan sambung proses projek DIY mini vest ni rompi. Jadi hari ini kita cuba capai proses yang kedua, iaitu laka pola hadapan dan juga laka pola belakang. Sekiranya anda dah berjaya, kamu boleh tik di sini dan tulis tarikh lah. So ini ialah kriteria kejayaan yang ingin dicapai hari ini. Jadi sebelum kita mula, cikgu ingin kenalkan alatan dulu yang perlu kamu sediakan siap-siap. Kamu boleh stop video, kemudian pergi sediakan baru on balik, faham? So, pensel perlu, kemudian sediakan pemadam, pembaris, lurus. Kalau you ada pita ukur, boleh ambil sekali lah. Kemudian mesti ada pembaris sesiku ni. Sekiranya kamu tak ada pembaris sesiku ni, yang sudut tepat ni, kamu boleh ambil ini, protractor pun boleh. Sebab kejap lagi kita nak lukis garisan lengkung, kita perlu sesuatu. Kecuali kamu boleh freehand lah. So ini salah satulah. Kemudian sediakan 2 kertas. 2 kertas A4 sudah cukup, sebab 2 kertas A4 ni boleh lukis pola hadapan dan juga pola belakang. Kemudian cikgu suggest kamu buat ni pembaris DIY, di mana kamu boleh rujuk video ini yang cikgu lampirkan di sini, patah balik sekiranya kamu tak tahu macam mana buat ni. Pembaris DIY, di mana pembaris ini dibuat oleh kulit kotak pun boleh, kat tebal sikit pun boleh, yang 90 gram ke 100 gram kertas A4 pun boleh, di mana sini dah ada 3 cm, sini ialah 1.5 cm dan setiap sini ialah 2 mm. Kemudian ini 1 cm dia punya jarak, dan ini 0.75. So, bila you ada pembaris DIY, sangat membantu kamu kalau you nak buat pola. Are you ready with me? Jom kita start melukis atau melaka pola hadapan dan pola belakang. Jom kita mula. Alright pelajar, sebenarnya buku teks muka surat 92 hingga 93 ada rujukan macam mana nak buat kertas membuat pola. Pola sebenarnya ialah design lah. Design rompi. Dan di sini ada bagi tahu kamu biasa pola yang kita buat ialah 1/4 whole body 1/4 whole body. Maksudnya ini bahagian depan yang separuh lah. Ini bahagian belakang yang separuh, supaya bila kita gunting kain dengan kita buat lipatan, nanti bila kita siap gunting dia akan seimbang tau, kiri kanan. So dan lagi satu, dia memang jimat kertas pola lah. Alright, so kamu tengok yang ini ialah buku teks punya, dan you banding dengan kita punya design. Didapati ini design dia ada macam lengkung sikit. Kita tak nak, sebab kita nak lulus sahaja untuk menyenangkan kerja kamu, sebab you all first time menjahit kan. Kemudian bawah ni kita pun rata saja. Kita tak nak macam dia ke atas macam tu, susah untuk kamu jahitkan. Ini kelepet melengkung tau, dia mencabar sikit. So untuk first time kita akan melintang sahaja dan terus ke bawah. So kita masih boleh follow, cuma masa kita nak lukis tepi ni, kita tak nak macam ni design dia dan bukaan dia agak ke bawah, terlalu bawah lah. So kita macam di bahagian tanda sini bawah sikit sahaja. So ini sebenarnya langkah panduan. Jadi cikgu pun sebenarnya sudah tuliskan urutan langkah macam ni. Untuk membantu anda, sekiranya kita dah siap, kita tikkan. So ini satu panduan, cikgu akan masuk dalam grup kita lah. Of course kamu follow video ni pun boleh dapatlah hasilnya lukis pola dengan baik. Kamu tengok ini ialah pola hadapan. Ini ialah pola belakang. So nampak tak dia banyak tanda pola ni? Cikgu nak jelaskanlah sebelum kita mula. So kamu tengok di muka surat 98 buku teks kamu ada mengajar kamu tentang tanda pola. So kita tengok ini ialah ira lulus. Ira lulus biasa kita akan lukis di sini, memanjang. Ini maksudnya kita akan susun pola ni di atas fabric ikut ira kain. Ira lulus kain.
Okey, sama juga di pola sini mesti ada irau lulus lah. Mesti memanjang panjang kita buat panjang macam tu. Kemudian kamu nampak tanda pola nombor 2 yang 3 bulatan atau dia ada anak panah yang bengkok macam ni dan hujung-hujung ada tanda anak panah. Ini ialah tanda lipatan. So kamu tengok ini, ada tak 3 bulatan? Tak ada. Maknanya untuk pola ini nanti kita gunting kain ni, kita tak perlu sandar pada lipatan kain. Kita terus gunting 2 keping di mana kiri dan kanan sekeping, kiri sekeping. Ingat tak kita punya design? Sebab kita punya design mesti satu yang bercorak, satu yang tidak bercorak gini kan. Okey, kita tengok ini kiri bercorak, kanan tak bercorak. Jadi ini kamu kena kejap lagi label di sini lah. Satu keping fabric bercorak, satu keping fabric plain color supaya kita menepati kita punya design. Faham? So satu lagi kita tengok okay, di sini pula. Nampak tak ada ini? Tanda lipatan. So bila ada tanda lipatan, maksudnya bahagian sini yang lurus ni, mesti sandar pada lipatan kain. Saya ada sampel tak? Okay, contohnya sekarang saya ambil kertas pola ni sebagai kain ni. So kita lipat 2 kan. Okay, so ini ialah lipatan kain. So pola ni mesti sandar betul-betul lipatan kain. Masa kita nak gunting kita follow. Maksudnya bahagian yang lipatan ni jangan terpotong. Okay, so ini mesti sandar di tepinya. Kemudian kita gunting. Bila siap gunting, kita boleh buka lipatan tu. Buka. Dia akan jadi sehelai yang cantik seimbang untuk dijadikan fabrik bahagian belakang rompi kita. Faham? Jadi ini mesti sehelai di mana dia ada tanda lipatan. Ini pula ialah 2 keping, satu sandar pada kain yang plain color, satu pada kain yang bercorak. Okey. So kemudian kita tengok apa lagi tanda pola. Ini garisan gunting. Kalau garisan gunting ialah hitam keseluruhan, satu garisan. So yang ini dia sebenarnya dia kena putuskan. Okay, ini ialah garisan pemadan sebenarnya. Garisan pemadan ini garisan yang kita nak jahit. So untuk pola ini dia belum tambah basi. Okay, kejap lagi Cikgu Wan akan ajar you selepas dah lukis pola ni kena tambah satu lagi basi, iaitu di antara garisan putus tambah dengan garisan yang tegak tu ialah garisan yang kita nak gunting, yang putus ni ialah garisan yang kita nak jahit. So untuk yang ini sebenarnya garisan ni kena putuskan, kemudian tambah lagi basi klaim. Di sini lebih kurang 0.75 mm tambah di keseluruhan, baru kita gunting yang luar tu. Tak apa, nanti cikgu tunjukkan langkahnya. Cikgu nak you faham ini ialah garisan gunting, ini putus-putus ialah garisan pemadan. Ini ialah tanda imbang sekiranya kita nak jahit lengan. So kalau ada lengan, kita ada tanda imbang di sini supaya dia betul-betul sentuh yang bahagian tengah lengan tersebut lah. Kemudian ini pula. Ini ialah lisu. Lisu sebenarnya bentuk diamond. Lisu pemadan tengok, lisu pemadan. Ini ialah satu tanda di mana kita nak hilangkan kelembung. Biasanya kalau kita buat pinggang kita lebih kecil, ini punggung lebih besar kan. So di sini kalau kita luluskan, kita perlu lisu untuk hilangkan kelembung, di mana kita akan nampak garisan pinggang yang lebih cantik kalau ada lisu. Of course kalau siapa yang tak kisah dia punya baju longgar, dia boleh dari sini ke sini. Dia teruskan dan dia tak ada lisu, dia akan macam longgar lah. Kalau ada lisu, dia akan hilangkan kelembung, jadi ada garisan pinggang di situ yang cantik. So ingat ini ialah tanda pola bagi lisu pemadan. Kemudian mesti ada GTH dan GTB. Apa maksud GTH? GTH ialah garis tengah hadapan. Garis tengah hadapan. Jadi kita hanya label GTH sahaja. Nampak tak ini? Ini ialah rompi bahagian depan ni. Boleh bayangkan kalau kita ada sebelah di sini. So nampak tak, ini memang garisan tengah lah. Iaitu yang kita punya design ini. Ini. Bahagian sini ialah GTH. Manakala kalau belakang, yes, betul-betul garisan leher melengkungkan di tengah-tengah, ini ialah GTB. GTB maksudnya garis tengah belakang.
garis tengah belakang. Boleh faham? Okey, kemudian ada ini, lubang putang punya simbol tanda pola. Boleh bayangkan kita nak tanda di mana? Ya, kita tanda di sini. Okey, ini kita tentukan kedudukan putang dan juga lubang putang. Okey, ini kita lukis masa kita nak lukis pola tersebut atau kita terus tanda di kain pun okey. Boleh faham? So, kita nak tetapkan di sini di mana putang yang kamu nak letak. So, faham? Ini ialah garisan ubah suai. Sekiranya kamu nak panjangkan ke, kamu kena ada tanda ubah suai. Faham? Okey, sudah faham tentang tanda pola, sudah faham ini contoh. Okey, pola. Marilah kita buat sendiri. Okey, pola ikut design yang kita dah lakar tadi. Alright, are you ready with me? Jom kita mula. Alright, pelajar, marilah kita mendraw pola hadapan dan pola belakang ikut design kita. So, pastikan kamu sediakan alatan. Dan sekarang cikgu ingin kamu keluarkan 2 kertas A4. Sekiranya siapa tak ada kertas A4, guna surat khabar pun okey, atau apa-apa kertas yang panjang. Dan kalau boleh, kita nak lukis pola hadapan di sini dan pola belakang di sini, eloklah kita cantum terus sebab biasa ukuran dia lebih kurang sama. So, saya akan cantumkan sikit. Siapa yang tak ada selotip kat rumah, anda boleh gamkan dengan ambil 1 cm lah. Okey, maksudnya kamu tindihkan macam ni 1 cm, 1 cm, gamkan pun okey. Kalau rumah siapa ada selotip, kamu boleh sandar betul-betul, pastikan tepat dan kamu tampalkan. Ini sementara sahaja supaya garisan yang kita buat tu, bagi pola hadapan, pola belakang boleh serentak guna. So, saya tapkan, dan saya terbalikkan. So, see? Ini kita lukis pola hadapan, ini kita lukis pola belakang. Jom kita mula. Okey, mula-mula kita kena sediakan basi di sini dulu. Okey, basi di sini dulu. Kita ambil 1.5 cm. Okey, 1.5 cm. Siapa yang ada pembaris macam ni kan senang. 1.5 cm, kamu terus tandakan macam ni. 1.5. Okey, 1.5. Okey, kalau siapa tak nak ukur dengan tak ada di pembaris DIY, kamu ada pita ukur pun okey. Okey, saya tunjuk banyak cara, nanti kamu boleh ikutlah. Okey, biasa satu hilang kan. So kita boleh mula dengan ini. Okey, mula dengan nombor 2 contohnya okey, macam ni. Ini kira 1. Okey, 1.5 sandar yang garisan tengah yang panjang sedikit. Ni pun 1.5. Ataupun siapa rumah tak ada pita ukur, kamu ambil ini pun boleh, confirm. Okey, start daripada kosong sandar. Okey, sandar tepi dan 1.5 ni kita tandakan. Okey, boleh. So, tandakan 2 titik. Kat rumah ada ini tak? Pembaris. Okey, kita ada pembaris. Sesiku ni kita boleh sandar dan kita lukiskan garisan dia. Okey, siapa yang nak sandar tepat di sini pun okey macam ni. Okey, pastikan dia punya sudut tepat, kamu follow. Okey, kalau you ada sesiku, pembaris sesikunya, sebenarnya 1 titik sudah boleh, gariskanlah dengan syarat di sini mesti sudut tepat. So, boleh gariskan 1.5 cm dengan 1 titik. Kalau you ada pembaris sesiku. Tapi cikgu galakkan kamu tak apalah buat 2 titik. Okey, di mana 1.5, 1.5, lepas tu gariskan. Ataupun kalau ada DIY ni, kamu boleh ambil 1.5, 1.5 gariskan. Okey, kemudian di tepi sini pula, kita nak 3 cm. Okey, 3 cm basinya. Okey. Okey, basinya. So, 3 cm kamu boleh buat gini. Okey, dari kosong. Okey, nampak ke? Okey, sentuh 3 cm. Ataupun kalau ada ini senang cikgu pun suka guna pembaris DIY. Ni 3 cm. So, kamu boleh buat banyak titik. Okey, buat banyak titik. Kemudian garis je lah.
So ini ialah 1.5 cm, 3 cm. Anda boleh stop video. Okey, gariskan siap-siap. Okey, 3 cm, 1.5 cm dan sama juga di sini. Okey, di sini pun 3 cm. So, kalau ada pembaris DIY, kamu ambil macam ni 3 cm. Pastikan sandar tepi sini 3 cm. Okey. Boleh. Kita check balik. Ya, 3 cm tepat. Okey, 3 cm tepat. So, kalau ada pembaris DIY amat membantu. So, dah siap, kamu boleh buat gini. Ingat kiri kanan 3 cm, atas ni 1 cm. Stop video buat sekarang. Belajar setelah kamu dah siap ini, kita keluar balik ini design kita kan dan ukuran. So kita tak nak kotorkan ini kan, dan kita ada lakaran di sini kan. Jadi kita pindahkan ini ke sinilah. Okey, supaya kita tak kotorkan ini kita boleh simpan untuk laporan nanti. So bila dah siap ini ukuran, ini kamu simpan di dalam file. Jangan kotorkan sebab ini boleh dijadikan satu laporan. Jadi letak siap-siap di sini, jangan hilang. Kamu guna ini je untuk bantu kita lukis pola. So ini letak tepi dulu. Masa you nak tahu ukuran, kamu refer situ. Boleh faham? Kita mula di titik persilangan ni. Ini ialah A. Ini hujung sekali, ini ialah A. Alright, so sekarang kita lukis A ke B ialah labur rompi. Labur rompi iaitu labur baju pada borang. Ukuran anda berapa? Tolong check you punya ukuran. Yes, 20. 25 cm. So 25 cm. Sekiranya kamu guna pembaris, kamu boleh ambil. Pembaris saya sampai 20. So saya tambah lagi 5. Dan saya labelkan di sini B. Boleh faham? Nampak tak? Di sini B. Kita tandakan 8 cm di sini dan kita labelkan C. 8 cm dan labelkan C. Sampai setakat ini kamu boleh stop video bila-bila you nak stop apabila kamu nak lukis. AC ialah ukuran bahu bahagi 2. AC. Boleh? Saya ulang. AB ialah labur rompi. AC ialah ukuran bahu bahagi 2. Bila you dah siap, kita akan menuju ke AD. AD ialah sama dengan CE. AD CE ialah kita ambil garisan ukuran tada bahagi 4. AC ukuran tada bahagi 4. So kita check kita punya ini. Ukuran tada 36 cm, kita bahagi 4. Iaitu 9 cm. So anda boleh kosong ini kita bagi ke 9. Sama juga kita boleh, siapa yang tak ada pembaris siku panjang, kamu boleh buat gini Kalau ada pembaris sesiku 2 titik sudah cukup. Saya ajar siapa yang tak ada pembaris siku macam ni. So bila you sudah dapat, kamu boleh gariskan lah dengan pembaris. Garisan dia halus sahaja. Boleh. Jadi ini kamu labelkan dia D. Sama juga ini labelkan D. Ini bahagian dada. Kemudian ini kita buat lurus ke bawah. Lurus ke bawah. Ini ialah ini ialah E. Jadi kamu boleh guna sesiku L. Pembaris sesiku
Alright, kamu boleh sandar tepi ini dan terus ke bawah. Bila you ni sandar dengan tepat, ni terus ke bawah. Okey, kalau siapa yang tak ada pembaris sesiku, kamu hanya ambil balik inilah. Tadi 8 cm kan, ini kamu ambil 8 cm dan tandakan lah. Confirm ini boleh dapat iaitu E. Okey, kamu labelkan ini E. Boleh faham? Okey, jadi ini ialah, okey, ni kita ambil 8 cm. Ini kita labelkan dia E. Okey, boleh? Okey, jadi cikgu sebenarnya follow yang ini Okey, buku teks punya ajaran ini DE dah siap. A, C, D, E. A, C, D, E. Atas pun sama A, C, D, E dah siap. Alright, adakah kamu dah ikut cikgu pun sudah ada A, C, D, E? Okey, kalau sudah ada, kamu sekarang boleh lukiskan F. Okey, D ke F dulu. D ke F. D ke F ialah kita ambil tanda bahagi 4 tambah dengan 1.5 cm. Okey. Maksudnya sini ialah bahu kita nak buat lubang lengan. So dia mesti ini bahagian saiz dada kita kan. So kita tak nak lengan tu terlalu lubang lengan tu terlalu ketat. Jadi kita kena ambil, saya ulang, D bagi ke F nanti ialah dada bahagi 4 tambah 1.5 cm. So kamu tengok ukuran kamu, dada bahagi 4 ialah 9. Okey, so kalau tambah dengan 1.5 cm ialah 10.5 cm. So kita buat sekarang, ambil D mula dengan kosong. Okey, kita tanda ke sini 10.5 dan kita namakan dia F. Jadi ingat DF ialah ukuran dada bahagi 4 tambah dengan 1.5 cm. Boleh faham kita nak nanti lukiskan lubang lengan di sini. Okey, so sekarang bahagian belakang pula, dia sikit perbezaan sebab wanita ni kan depan dia ada dada. Okey, ada puncak. Bahagian belakang tak ada. So untuk bahagian belakang, D ke F ni ialah ukuran dada bahagi 4. Okey, supaya muat. Okey, kemudian kita tambah 1 cm sahaja. Okey, 1 cm sahaja untuk dapatkan F. So maknanya ini kita akan ulang. Okey, dada bahagi 4 ialah 9 cm. Kita tambah dengan 1 cm je untuk belakang. So ini ialah hadapan. Ini tambah 1 cm iaitu 10 cm sahaja untuk belakang. Okey, ingat So kita ambil ini 10 cm sahaja ya. Jadi kita sentuh 10 cm. Okey, 10 cm kita tanda kat kosong ni. So ini ialah F. Sampai setakat ni faham? Okey, sampai setakat ni faham? Ini ialah 10. Ini ialah 10.5. Okey, beza sedikit sajalah, tak nampak ketara sangat. Okey, cuma yang F ni tambah 1 cm je. Ini tambah 1.5 supaya nanti lubang lengan dia lebih longgar sedikit. Alright, bila you dah siap, okey, sekarang kita nak turunkan ini ke sini. Kalau kita buat lubang lengan ni, betul-betul ikut garisan dada, nanti di ketiak sini dia akan sempit tau. Sama juga kalau pola depan, kalau kita hanya terus lukiskan lubang lengan di sini, dia akan sangat sempit. Jadi eloklah kita turun. Okey, kita turun 1.5 cm. Okey, jadi kita ambil 1.5 cm ni. Okey, boleh guna pembaris DIY pun boleh. Okey, siapa yang tak ada pembaris DIY, turunkan di sini dan labelkan dia L. L. Okey. Okey, so ini ialah titik L sudah turun 1.5 cm, 1.5 cm ni seimbang supaya nanti lubang putang ni boleh macam sesuai lah, sepadan. Boleh? Sekarang kita lukis pula sini. Okey,
C ialah bahagian bahu. Ini bahagian leher kan. So, ini kita kena turun 1 cm. Okey, kita turun 1 cm dari C sebab bahu kita macam serong ke bawah. Okey, kita turunkan 1 cm. Okey, jadi kita labelkan G. Ini kita labelkan G. Boleh? So, kita gariskan ini ke G. Okey, ini ialah garisan bahu Okey, garisan yang bahu ni leher. Okey, boleh. Jadi sekarang saya rasa saya lupa lukis ini C ke D, jadi saya gabungkan macam ni. Ni. Okey, so ini bahu sudah ada. Sekarang amat penting kita nak lukis lubang lengan ni nanti sentuh ke L, tapi ini kalau tegak macam ni tak cantik, kita kena masuk sedikit. Okey, kita masuk sedikit, iaitu kita dapat dulu titik tengah antara G dengan E dulu. Kita dapatkan titik tengah G dengan E dulu. So kamu boleh guna kalkulator untuk Okey, untuk bahagikan, ataupun kamu terus ambil ni pita ukur dari penghujung, sentuh ke garisan ini dan kita lipat. Saya ulang, nak bahagi kita tukang jahit kita guna lipat je. So ini ialah H. Sama juga yang ini, kita dari hujung pergi ke hujung, kemudian kita lipat, sentuh garisan tu. Ini ialah H. Maksudnya sudah bahagi 2. Okey, sudah bahagi 2. Ini ialah H. Okey, H ialah titik tengah lubang lengan, tapi kita kena masuk. Okey. Okey, untuk yang ini kita masuk 0.75. Mana pembaris DIY cikgu? Okey, ni. Okey, kita sentuh yang H ini dengan Okey, kalau you guna pembaris, ni 0.75. Kita akan masuk 0.75 cm. So ini kita tandakan dia H1 lah. Okey, ini ialah H, ini ialah H1 di mana sudah masuk 0.75 cm. Okey, jarak dia dah masuk. So sekarang kita hitamkan G, H1, kemudian L. Kita akan jadikan ini sebagai lubang lengan. Okey kelas, kita sekarang kena dari G sentuh H1 ni, kemudian sentuh L untuk dapatkan lubang lengan. Okey, so kita boleh garis macam ni. Okey, kita lukis dulu. Okey, baru kita cantumkan ini. Kita pekatkan dia. Okey, see? Ini lubang lengan. Anda boleh stop video dan cuba. Alright, belajar. Tengok. Bahagian ini G sentuh ke H1, sentuh ke F lah. Okey, cuma dia tak turunkan. Untuk projek kita turunkan 1.5 cm ke bawah. Okey, sebab kita tak nak ketat sangat di bahagian sini. So, ini ialah lubang lengan. So, bahagian sini pula, okey, cikgu ambil ni. Bahagian sini pula pun sama. Kita sudah dapat titik tengah H ni, kita kena masuk sikit. Tapi untuk bahagian pola belakang, kita tak perlu masuk banyak. Kita masuk 0.3 je. Okey, ingat kita masuk 0.3 sahaja. Ada tak di sini 0.3? Tak ada, kita kena guna ini. 0.3 maksudnya sikit saja. 1, 2, 3. Sini je. So, ini ialah H1. So, sama juga kamu ini. G sentuh H1, sentuh L nanti. Nanti L dengan L ni boleh bertemu. Okey, so ambil tolong sama-sama kita usahakan. G pergi ke H. H1. Kita sentuh dulu dua ni. Dari H1 sentuh bagi L.
H1 sentuh pergi L, kemudian G sentuh H1. Okey. You akan nampak ni lengkok sikit sebab ini bahagian depan. Ini bahagian belakang sebab kita hanya masuk sikit saja dan ini kita hanya tambah 1 cm. Ini dia tambah 1.5. Tapi ini memang match. Nanti dia cantum bahagian belakang dengan bahagian depan ni dia match, dia sama. Okey, ini pun match. Cuma bahagian lubang lengan ni bahagian belakang dia cetek sikit, ini dalam sikit. Boleh faham? So ini lubang lengan. Okey, you boleh stop video dan cuba buat dulu. Okey, baik belajar. Selepas kamu dah lukis lubang lengan, marilah kita lukis bahagian bawah B ke K. B ke K, kita guna formula ukuran punggung. Masih ingat tak ini A ke B? B ialah labur rompi tau. So ini ialah bahagian punggung sebab sudah ke maksimum labur baju. So ini punggung. Jadi kita punya formula ialah ukuran punggung bahagi 4 tambah dengan 1 cm. Supaya masa kita nak sarungkan ni dia muat dan dia boleh cover kita punya ukuran lilit punggung tersebut. So kita guna formula balik ukuran kita iaitu punggung kita 40 cm yang kita dah ambil bahagi 4 iaitu 10 cm. So kita tambah dengan 1 cm jadi berapa? Yes, 11 cm. Okey, boleh faham? So kita ambil pembaris. Kita start daripada B ini, kita pergi ke 11 lah. Dan kita labelkan dia K. Okey, boleh. Jadi confirm kita punya waist dia boleh muat kita punya saiz punggung. Sama juga ini, kita stop di 11. Okey, so kita akan tanda di kosong ini. So ini ialah K. So confirm panjang dia ialah 11 cm. So K sudah dapat, L sudah dapat, kita tinggal sambung je sebab kita tak nak ada garisan pinggang. Okey, jadi kita sambungkan sahajalah. Okey, boleh sampai setakat ini. Kita sambungkan je. So, kamu sudah nampak tak dia punya design rompi? Okey, so kita boleh macam ini pun bahagian bawah sudah nampak. B ke K pun sudah nampak. Baik belajar, setelah kamu dah siap bahagian bawah, you boleh pekatkan lubang putang dengan dia punya klaim dan juga dia punya bahagian bawah punggung ni. Nampak tak dia punya shape design sudah keluar? Jadi sekarang kita nak lukis bola garisan leher. Masih ingat tak kita punya design ialah bentuk V shape? Okey, bentuk V shape. Jadi kita akan siapkan bahagian sini dan bahagian sini. Okey, kita mula dengan ini dulu. Kita ambil dulu dari ni bahu pergi ke pinggang. You check ukuran bahu ke pinggang berapa? 16 cm. So kita ambil ini. Okey, dari A pergi ke sini. Okey, dari A kosong pergi ke sini. So kita nak labelkan apa hurufnya lebih elok? Kita labelkan I. Cikgu suka follow ini. I kan garisan pinggang. Okay, so I. Ini pun I Baik belajar. Seterusnya kita cuba nak tambahkan, nak selesaikan bahagian sini design kita dalam kertas pola. So untuk yang bahagian depan ini kita kena tambah sikit ruangan untuk kita jahitkan putang dan lubang putang. Alright, so masih ingat tak cikgu sebut di sini sebenarnya ialah GTH. Okey, GTH maksudnya garis tengah hadapan. Ini pula ialah GTB. So GTB ialah garis tengah belakang. Okey, ini ialah garis tengah hadapan GTH. So untuk GTB kita tak perlu tambahlah. Okey, bahagian putang sebab belakang kita tak ada putang, hanya depan saja perlu tambah. Alright, jadi kita tengok putang dulu. Okey, putang berapa cm kita tengok Okey, nampak ke? Lebih kurang 1 cm. So, bila 1 cm, bila kita nak lebihkan di sini, kita pastikan kita buat 1.5 lah. Supaya lubang putang dan putang tu sesuai dia punya ni. So kita tambah 1.5, kita garis dulu
tanda dulu. Kalau nak guna pembaris DIY pun boleh. Okey, dapatkan satu bahagian untuk putang. Alright, see? So, ini ialah bahagian kain tambahan untuk bahagian putang. Okey, pelajar, seterusnya kita nak hasilkan satu garis leher di sini, iaitu bentuk V. So, kita kena ambil ukuran standard. Kita dari A ke B, kita ambil ukuran standard. Ini ialah A ke A1. Okey, kita nak cuba siapkan satu garisan leher V, berbentuk V. So, kita selaraskan 3.5. Okey, ambil 3.5. Okey, ini ukuran standard. Kalau saiz normal ialah 7 cm lah. Okey, kalau ini separuh saiz, jadi 3.5 sangat sesuai. Alright, bila you sudah ada A1, sekarang kita nak tentukan bukaan V tu nak sampai mana. Ini bahagian garisan dada kita. Okey, so antara tengok kita ukur. Okey, kalau dia tepat di garisan dada ini ialah 9 cm. Adakah you punya bukaan tepat pada titik tengah garisan dada tu? Kalau nak, kamu boleh tandakan 9 cm. Kalau tak nak, kita boleh pergi ke bawah sedikit lah. Maksudnya bukaan tu dia sampai ke tengah dada tu. Mungkin 11 cm. Okey, macam tu. Atau 12 cm kalau dia tengah-tengah ni dada, ini pinggang kan. So you punya bukaan nak sampai mana. Ini boleh ikut design sendiri Okey, bukaan tu. So bila you dah siap, okey, kamu boleh ambil dari ini A1. Okey, sentuh. Okey, sentuh garisan ini yang kamu dah tandakan tadi. Saya ambil 12 cm. Okey, adakah ini terlalu rendah bagi kamu? Okey, fikirkan. Wow, macam terlalu rendah So, kamu boleh ubah suai lah. Okey, mungkin kita ambil 9 cm ni, iaitu dari ni sentuh garisan dada. Okey, tapi kita lalu garisan dada ni pergi ke bawah. See, mana satu lebih elok? Ini automatik dia di tengah-tengah tau. Di tengah-tengah bukaan tu V tu. Jadi I rasa ini lebih sesuai. Jadi ingat kita ambil serentak lah A ke D tu. A ke D 9 cm. So kamu sambung dari titik A ni lalu D. Okey, dia bersilang dengan garisan bahagian putang tadi. Alright, so untuk yang garisan kita tak nak, kita padamkan je. Ini ikut design lah. Kalau you rasa you nak rendah lagi bukaan dia, boleh. Tapi untuk vest pramusaji atau waitress, eloklah ada putang untuk kita tak nak macam longgar sangat. Okey, vest berputang lebih macam sopan sedikit lah. Okey, so adakah kamu dah faham? So sekarang nampak tak? Sama tak dengan ini? See, bukaan dia pun di sini sajalah, antara dada dan pinggang. Okeylah, so ini dah cantik kita punya design. Anda boleh pekatkan di sini, tapi ingat semua garisan yang kita nak siapkan ini, ialah garisan yang kita nak jahit tau. So masih ingat tak cikgu dah bagi tahu? Garisan ini, garisan pemadan ialah garisan putus-putus, yang mana garisan yang kita nak jahit. Okey, so saya nak kamu cuba putuskan. Tak apa, kita pekatkan dulu dia punya frame. Kejap lagi kita putuskan Okey, saya bagi kamu nampak dengan jelas. Ini ialah design akhir kita. Okey, ini pola hadapan Okey, so untuk yang lengkung ini, okey, nampak tak? Ini ialah vest, pola vest bahagian depan. Okey, so cikgu nak kamu putuskan gini je. Okey, kita padamkan garisan ni guna pemadam. Kita putuskannya. Okey, kita putuskannya.
Okey. So nampak tak bila kita putuskan, dia dah jadi garisan yang kita nak jahit. Okey. So kalau you rasa nak pekatkan, okey. Ingat garisan putus-putus ialah garisan pemadan. Slow-slow buat pola yang cantik dan tepat, tanda polanya akan membantu anda banyak-banyak. Okey, boleh? Alright, di sini garisan jahit sudah ada. Okey, di sini pula. Kita belum sempat siap ini. Okey, ini hanya tepi dah siap. Okey, garisan leher belum siap. Okey, kamu tengok di sini. Okey, ini kita dah siap, tinggal nak letak tanda pola. Okey, ini pula. Okey, kita settlekan bahagian ini dulu, iaitu A ke A1. Sama juga A ke A1 ni, kita guna 7 cm juga. A ke A1 7 cm untuk saiz normal. So, untuk yang biasa ini, okey, untuk yang separuh saiz kita guna 3.5 juga, sama dengan yang tadi. Okey, A ke A1 3.5. A ke A1 3.5 supaya nanti bila kita cantum ini dengan ini dia match. A ke A1 3.5 cm. Alright, kemudian takkanlah belakang kita macam pergi ke V shape. Nanti belakang nampak pula. Jadi bahagian sini A ke A2 kita ambil 1 cm je. Kalau saiz normal ialah 2 cm sebab kita separuh saiz. So, boleh? 1 cm je, ini A2. Okey, kemudian macam mana nak jadikan dia bulatan? Yes, kita guna ini. Okey, kita cuba cantumkan. Sentuhkan 2 titik ini. Nampak? Sentuhkan 2 titik ni supaya dia garisan bulat macam ni. Cikgu pun rasa kenapa dia punya leher macam ada silapan. Kemudian kita tengok di sini buku teks. Ya, A ke A1 kena cantum pergi ke G. Cikgu salah bagi tahu pergi A pergi ke G. Jadi tak apa, kita ubah saiz sedikit Bila kesan ada masalah kita terus padamkan. Okey, ingat untuk garisan bahu ni kita mesti dari A1 A1 ialah 3.5 cm kan. Okey, ini pun sama. Minta maaf cikgu baru perasan. Okey, you rujuk buku teks buku teks memang satu panduan yang sangat baik. A1 kena sambung ke G. G ni bukan sambung ke A minta maaf. Jadi sekarang tak apa, kita cantum semula. A1 pergi ke G. Okey, so buat pengubahsuaian. Nasib baik kita belum gunting lagi. See, putuskan juga sebab ini ialah garisan yang kita nak jahit. Okey, jangan risau selagi kita belum gunting, dia sempat lagi untuk buat perubahan. So, sama juga yang ini. Buku teks kata A1 bagi ke G. So, kita kena putuskan dia. Of course, yang tadi ini pun kita putuskan lah. Okay, so ini pun kita... Okay, yang ini kamu hanya... Okay, jangan putuskan. Okay, yang ini tak perlu putuskan sebab ini kita tak jahit. Ini kamu cuma letak tanda lipatan. Okay, ini kamu letak tanda lipatan supaya ini nanti kita sandar pada lipatan kain. Bila kita buka dia jadi sekeping. Ini kena putuskan. Okay, kita putuskan ini sebab ini garisan yang kita nak jahit dan ini kita putuskan. Okay, ini kita putuskan. Slow-slow sabar masa kita nak buat kerja projek jahitan. So, ini kita putuskan sebab kita nak bagi tahu diri sendiri tanda pola iaitu yang ini ialah garisan pemadan. Iaitu garisan yang kita nak jahit. Okey. So, anda boleh buat pola anda dengan tanda pola yang bagus. Okey. So, adakah kamu dah nampak
Saya pekatkan inilah. Anda boleh stop video dan buatkan Okey, bila dah berjaya, okey, kita semak sekali lagi. Okey, design dah betul ikut langkah ini, cuma separuh saiz dan ikut saiz ukuran yang cikgu dah standard kan. Di sini kita tegakkan supaya senang nak jahit. Bawah ni kita tegakkan. Cuma kita di sini tak ada butang, mungkin dia buat vest yang terbuka. Ini kita ada tambah bahagian butang. Okey, untuk yang bahagian sini pula tengok kita luruskan supaya nanti dia boleh cantum Dua ni boleh cantum, dan bawah tu kelepek pun kita tak nak buat yang kelepek melengkung, kita buat ni. So, selesai untuk pola. Belum lagi, masih ingat ini? Kena ada ira lulus. Jom kita lukis ira lulus dulu. Okey, kamu ambil, pastikan dia selari lah. Okey, selari. Kita buat ira lulus panjang sikit. Okey, ira lulus. Bila you tahu, nanti you susun ikut ira kain. Kemudian ini pun sama. Ira lulus di mana? Yes, kita buat di sini. Okey, ira lulus. Okey, pastikan dia selari. Ira lulus dah siap lagi. Kita fokus satu-satu. Okey, ini dah siap. Ini GTH pun sudah siap. Kita tulis di tepi sini. GTH. Boleh? Okey, GTH. Kemudian apa lagi yang kurang? Yes, iaitu basi. Kita tak boleh terus ini garisan jahit dan ini garisan gunting. Nanti kalau macam ni, you punya fabric tak akan cantum. Fabric depan tak akan cantum dengan fabric belakang. So, kita kena tambah basi. Okey, so kita selesaikan fabric ini dulu. Nak tambah basi, iaitu apa? Kain tambahan ni, bukan, dia punya jarak. Okey, basi. Basi maksudnya ni, nampak tak? Putus-putus dengan garisan gunting mesti ada basi klim, iaitu basi jahitan. Kalau normal size ialah 1.5 hingga 2.5. Okey, itu normal size untuk size biasa yang kita nak jahit untuk manusia yang besar lah. Okey, untuk yang ini kita separuh size sahaja. Jadi elok kita buat basi ini. Okey, separuh tadi 1.5 kan. So ini kita tambah 0.75 0.75. Okey, so kita guna inilah pembaris ini supaya kita senang nak tambah. Okey, ini ialah 0.75. Ini 1 cm. Kita ambil ukuran ini. Okey, siapa tak ada pembaris DIY boleh tengok video Cikgu Wun supaya senang kita kerap. Okey, dia punya ukuran ialah 0.7. Okey, 0.75 cm. Kita siap-siap buat dulu. Nanti tinggal kalau kita nak tambah, kita macam ni je Okey, kita sentuh garisan ini. Ini garisan yang kita nak jahit kan. So, kita tambah di situlah. 0.75. So, okey, untuk yang lulus ni tak ada masalah, 2 titik sahajalah. Okey, nanti you buat tinggal nak macam ni je. Okey, silangkannya je. Okey, nampak garisan gunting sudah jelas. Garisan gunting. Okey, tepi sini kita siapkan dulu 0.75. Macam ni. Ambil 2 titik kalau dia lulus. Kalau dia lengkung baru you ambil perlahan-perlahan macam tadi cikgu demo tu. Okey, so ini boleh cantumkan Boleh? Ini pun sama tu 0.75. Jangan silap 0.75. Ini ialah basi klim. Okey. Nampak? Terus siap. Okey, ini kita pun bagi dia 0.75. Okey, kita bagi dia garisan gunting. Ingat, garisan gunting ialah garisan yang kita dia lurus sahaja, tak ada putus-putus. Alright, belajar ini pula. Hati-hati bahagian bawah kita kena buat kelepek tau. Kelepek maksudnya kalau ini kain kelepek Okey, kamu kena lipat 2 kali macam ni. Okey,
Kemudian jahit silang tak nampak pula, sorry. Okey, kalau kelepek maksudnya satu fabric kita lipat ke atas. Kita akan lipat sekali, kemudian lipat satu kali lagi. Kemudian jahit silang pangkat untuk menetapkan dalam. So kat luar tu ni nampak rata je lah. Okey, dengan sedikit garisan kalau you guna jahitan kiat atau jahitan jelujur. Kalau you guna silang pangkat kat luar nampak macam ni je, kemas penyudar tepi. Faham? Kat luar tak nampak apa-apa. Okey, kat dalam kita dah buat lipatan. So ini kelepek. So untuk kelepek sebab kita nak lipat, kalau you hanya saiz 0.75 memang tak sesuai. Okey, so cadangan cikgu bahagian bawah kalau normal size kalau normal size ialah 3 cm. 3 cm. Jadi untuk yang kita separuh saiz, kita boleh tambah 1.5 cm. Okey, 1.5 cm. Boleh? Jom kita tambah 1.5 cm. Ni 3 cm. 1.5 di mana? Pembaris satu lagi. Okey. Ni. Ini pembaris yang cikgu dah ukur siap. Okey, so 1.5 kamu ambil 2 titik sudah cukup. Siapa yang tak ada pembaris DIY ni, of course anda boleh guna inilah. See, 1.5. Kan? Okey, so kamu gariskan saja. Boleh? So, ini ialah pola hadapan. Kamu tulis di sini pola. Okey. Kita tulis kat bawah sinilah. Pola hadapan. Okey, kemudian nama kamu. Okey, supaya tak hilang dan orang tak akan terbuang. Okey, satu lagi selain tulis pola hadapan, kamu kena tulis juga yang ini berapa keping. Kamu kena 2 keping Atau you boleh tulis 1 keping fabric bercorak. Ingatkan diri sendiri nak bercorak. 1 keping lagi fabric plain colour. 1 fabric bercorak, 1 fabric plain colour. Bila you dah tulis macam ni, elok kamu ingatkan diri sendiri untuk yang ini kena gunting 2 keping, 1 dari fabric yang bercorak, 1 yang tak ada corak. Ingat kena ikut design lah yang you buat tu. Okey, so ini dah siap. Ini 1 plain colour, 1 ni. So nanti you gunting yang bahagian kanan tu, kamu gunting dari fabric yang bercorak. Okey, guna ini. Boleh faham? So untuk ini kita dah selesai. Kita tengok pula yang ini. Fabric belakang. Okey. Kalau you rasa penat, kamu boleh stop video bagi minum air sekejap tau. Okey, menjahit ini memang satu proses yang latih kesabaran dan dia perlu masa. Alright, so bila kita dah siap yang back seat, kita kena siap ini. Nampak tak apa ini? Sebelum ni cikgu dah terangkan kan, yang bentuk diamond ni ialah lisu pemadan. Lisu pemadan. Jom kita lukis lisu pemadan supaya walaupun dia longgar, dia masih nampak sedikit lah garisan pinggang kat sini. Sebab dia lisu pemadan ialah satu teknik penghilangan kelembung di mana sini kan longgar. So bila dia ada ini, orang panggil dia dart So dia senang untuk hasilkan sesuatu, dia sempitkan bahagian sini sedikit. Belajar, so kita lukis lisu pemadan mesti start daripada garisan pinggang. Masih ingat ini dada, ini pinggang, ini punggung kan? So garisan pinggang sini biasa kita nak tentukan kedudukan dart titik tengah ni, kita akan ambil jarak mercu ke mercu bahagi 2. Tapi sekarang kita tak ambil, jadi kita standard size. Kalau mercu ke mercu biasa 10 cm. Okey, untuk yang ni kita ambil separuh size iaitu 5 cm di sini. Boleh? So kita buat yang projek mini ini, kita dari I pergi ke ini. Okey, titik tengah lisu kita namakan dia M lah. IM. So kita ukurkan jarak dia 5 cm. So kita ambil di sini, start daripada kosong kat I sini pergi ke 5. Okey, kalau saya ukur macam ni 5 cm. Okey, boleh. So bila I ke M sudah 5 cm, okey, kita sekarang nak tentukan kita follow buku teks senang. Okey, di antara ini mesti diamond shape kan? So dia mesti M, titik tengah ni ialah M tau. Sebelah ni ada M1 dan M2.
Okey. So M1, M2 ni kita ambil 0.75 cm. Sebab biasa saiz normal kita akan ambil 1 hingga 1.5 cm. So ini separuh, kita ambil 0.75 cm. Boleh? Kalau ada pembaris DIY senanglah. Kalau tak, kamu kena ukur dengan pembaris ni pun boleh dapatlah. 0.75. Okey, so bila sudah ada 0.75 sekarang, okey, perpandukan buku teks ke atas ni, okey, kita akan ambil satu yang lebih pendek daripada yang bawah. So kita standardkan yang atas ni kita ambil 4 Okey, kamu ukur biar yang garisan 4 tu melintang tepat pada garisan tengah pinggang tu. Kita ambil 4. Okey, kita garis dulu. Okey, kita ambil 4 cm. Okey, 4 cm. Kalau tadi you tak tahu macam mana nak dapat garis tengah ni, 5 cm kan. Okey, ni 5 cm. So kamu gariskanlah. Okey. So untuk M ni M1, ini M2. Nampak? So sini 4 cm Yang atas ni 4 cm. Yang bawah kita jahit 5 cm. Kalau saiz normal memang 10 cm. So ini kita dapatkan. Okey, bawah ini 5 cm. Jelas? So nak jadikan diamond shape senang sahaja. Okey, kita labelkan dulu supaya senang. Kita follow buku teks lah. Ini N, ini O. So ini kita ikut, kemudian kita follow ini. Pergi ke M. Okey, mesti tepat N pergi ke M1. N pergi ke M2. Nampak diamond shape bahagian atas dah siap. Ini pergi ke O. Okey, boleh? Ini pergi ke O. Ini ialah lisu. Okey, ini ialah lisu pemadan yang sama. Okey, macam ni ada titik. Okey. Boleh? So, lisu pemadan pun sudah siap. Okey, kita checking. Okey, GTB sudah label, garis irau dulu sudah label, lipatan pun sudah label, lisu pun sudah label. Kira dah siap Okey, tinggal nak tambah basi sahaja. Okey, untuk basi bahagian sini sebab dia sandar dengan lipatan tak perlu ada basi. Okey, bawah sebab kita nak cantum bersama dengan ini. So, dia punya ukuran mesti sama. So, ini tadi berapa? Pandai 1.5. Okey, siapa yang ada pembaris DIY ni 1.5. So ini kita pun ambil 1.5 lah. Okey, kita sandar betul-betul. Kalau you ada pembaris DIY tak perlu guna pembaris biasa. Kalau tak ada, kamu guna pembaris biasalah. Okey, dapat 2 titik. Okey, kamu ukur macam ni. Dapatkan 2 titik, 1.5 cm, 1.5 cm. Gariskanlah. Okey, ingat ini garisan yang satu garisan je tak perlu putus. Sebab ini garisan gunting. So bila dah siap nanti dia boleh mesh dengan dia lah. So tepi ni berapa? Yes, basi claim 0.75. Okey, sandar je. Sebab dah siap pembaris DIY yang mana guna ukuran yang kerap kita ambil dulu. So jarak dia 0.75. Okey, ini senang saja kita gariskan. Sebab dia lurus saja kan, gariskan saja. Yang mencabar sini. Okey, yang mencabar sini. Tak apa, kita buat ini dulu. Okey, ini 0.75 tandakan. Okey, tandakan. Gariskan je kalau lurus. Okey, kalau lurus macam ni. Okey, yang mencabar ialah ini dan ini. Tak apa, kita ada pembaris DIY. Kita bagi ke sini. Okey, sentuh betul-betul Okey, hujung dia kita sentuh, kita ambil ni jarak dia 0.75. Buat sikit-sikit. Okey, ni jarak dia 0.75. Kita ikut dia punya shape. Okey. Ada orang dia mau guna balik yang pembaris sesiku tu pun boleh lah. Okey, tapi ini cara yang saya rasa senang nak dapat balik. Okey, so ini terus sambung je sebab ini tak ada basi. Okey, bagi ke sini last. Okey, ni mengganggu kita padam. Kita padam tadi itu untuk label, untuk panduan je. Okey, ingat 0.75. So kita start dari sini
Okey, follow dia punya lengkung, kita tandakan. Okey, macam zaman kanak-kanak kan kita ada latihan sambung titik tu kan. Okey, cikgu lajukan tak nak berucap. Okey, belajar bila you sudah pintik-pintik dan jarak dia memang 0.75. Kalau guna pembaris tengok pun okey. Ada orang dia suka guna yang ini, boleh juga. Kalau you nak 0.75 guna pita ukur pun boleh. Tapi kena tanda macam tu lah. Okey, so saya suka yang pembaris DIY ni terus ke atas. Okey, dia tak mengganggu dan kita sambung titik ni je. So, dari sini kita boleh dapat satu basi krim yang memang sama jarak dia antara satu sama lain. Boleh? So, ini cara yang shortcut lah. Kalau siapa yang nak lukis garisan luar ni, guna ini pun boleh. Okay, cuma kadang-kadang bila kita nak lukis balik, mungkin ini tak sama dengan ini kalau kita guna pembaris sesiku. Kalau ada ini, senang confirm. Okay, adakah kamu dah siap? Checking. Keseluruhan pola dah betul. Okey, syabas, kamu dah siap. Kamu ambil satu gambar send kepada cikgu dulu. Belum siap lagi. Mana apa yang belum siap? Yes, kita kena label mah. Nanti hilang. Kita label sini pola belakang. Kita tulis nama sendiri. Okey, kemudian sini tulis satu keping je. Okey, kain apa? Fabric plain color. Fabric plain color. So, ini untuk ingatan diri sendiri. Ini nanti jadi sekeping dan sandal lipatan. Ini 2 keping, 1 bercorak, 1 plain color. Adakah kamu dah belajar sesuatu hari ini? Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri. Syabas. Kamu boleh tik di sini Okey, senarai semak ini anda dah siap. Tulis tarikh hari ini. Kemudian tikkan sini 1, 2. Kemudian catat di sinilah apa perasaan. Nanti senang you all nak buat laporan. Okey, boleh tulis refleksi nanti. Okey, kita akan jumpa di video seterusnya. Okey, untuk ini pula lakar pola lapik. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.